Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu Recording wa in progress. nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sekali lagi berhimpun bersama-sama dalam kuliah Zoom ini untuk kita sambung perbincangan kita, membicarakan hadis-hadis yang terkandung di dalam kitab yang masyhur yang bertajuk Umdatul Ahkam, karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Kita masih lagi berada pada bab As-Sutrah, iaitu bab Al-Murur Baina Yadayil Musalli. Bab hukum membicarakan tentang lalu di hadapan orang yang sedang bersalat. Ya? Baik, di sana kita telah pun berbicara tentang beberapa isu yang berkaitan dengan uh, tinggi sutrah itu bagaimana, hukum sutrah itu sendiri pun kita dah bincang. Kita nak sambung pada hadis yang ke-111 dalam kitab ini. Siapa yang ada buku boleh ambil, boleh tengok. Hadis yang ke-111. Kata penulis, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi fa idza sajada ghamazani faqabattu rijlai fa idza qama basattuhuma wal buyutu yawma idzin laysa fiha masabih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Aisyah menceritakan kepada anak muridnya. Aisyah cerita apa yang berlaku di antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat sunat di rumah. Apa kata Aisyah? Kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku pernah satu ketika tidur di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rijlaya fi qiblatihi, yang mana kedua kaki aku berada ke arah kiblat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sajada ghamazani, dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sujud, Nabi sentuh kaki aku, Nabi macam picit sikit kaki aku. Nabi genggam boleh jadi, cubit sikit boleh jadi. Nabi genggam sikit kaki aku ataupun cubit kaki aku. Faqabattu rijlai, lalu aku pun memegang, aku memegang kakiku. Maksud Aisyah pun lipatlah kaki dia, pegang dengan tangan. Fa idza qama basatuhuma, dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun daripada sujud berdiri semula, aku pun lunjurkan semula kakiku. Wal buyutu yawma idzin laisa fiha masabih, dan rumah-rumah pada ketika itu tidak ada lampu. Maksudnya Aisyah nak bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersalat sunat di rumah. Bahkan inilah yang kita sebut sebelum ini di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah, atau kama qala, sebaik-baik salat bagi seseorang itu adalah di rumahnya kecuali salat-salat yang fardu. Oleh kerana itulah salat fardu kita buat di masjid bagi orang lelaki,
Manakala salat sunat elok dikerjakan di rumah. Dan Nabi SAW bukan hanya bercakap. Nabi SAW terus praktik benda ni. Nabi SAW bila salat sunat, dia salat di rumah. Dan salat ni salat malam lah. Dan kita semua tahu, salat malam ni salat yang lama bila Nabi buat. Sehingga Aisyah dalam hadis yang lain, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, apabila ada tabi'i yang menjadi murid kepada Aisyah radhiyallahu anha, bertanya kepada Aisyah, dia kata, bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam? Apa kata Aisyah? Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala 11 raka'ah. La tas'al an husnihinna wa tulihin. صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم صلى ثلاثة أو كما قال رسول الله أو كما قالت عائشة رضي الله عنها. Yang mana Aisyah sendiri menjawab ketika mana ditanya soalan bagaimana solat malam Nabi, Aisyah mengatakan Nabi SAW apabila dia bersalat malam, tidak kiralah solat malam itu solat malam yang Nabi SAW laksanakan pada bulan Ramadan ataupun pada bulan selain Ramadan, kata Aisyah, Nabi tidak pernah bersalat malam lebih daripada 11 rakaat. Tidak tidak lebih daripada 11 rakaat. Salla arba'an, yang mana Nabi salat malam ni Nabi salat 10 rakaat dulu. Nabi salat 10 Nabi salat 4 rakaat dulu. Maafkan saya tersasul sikit. 4 rakaat dulu Nabi salat. Kamu jangan tanya panjangnya dan kualitinya. Thumma salla arba'an, kemudian Nabi salat lagi 4 rakaat. La ta'sa'alan husnihinna wa tulihin. Kamu jangan tanya bagaimana hebatnya kualiti solat Nabi dan panjangnya. Maksud Aisyah kata, kamu jangan tanya sebab solat Nabi SAW tu sangat berkualiti dan solat Nabi tu sangat panjang. Kemudian barulah Nabi solat witir. Jadi nak bagi tahu pada kita solat Nabi tu panjang. Jadi bila solat Nabi panjang waktu malam, rumah Nabi SAW tu kecil dengan Aisyah, rumah Nabi tu taklah besar. Jadi bila nak salat, Aisyah nak tidur. Jadi Nabi SAW salat, Aisyah berada di hadapan dia, kaki Aisyah tu menghadap ke kiblat Nabi. Jadi bila Nabi nak sujud, Nabi SAW sentuh kaki Aisyah dan Aisyah lipat kaki dia, pegang semula kaki dia. Bila Nabi bangun, Nabi pun bila Nabi bangun, berdiri balik untuk melaksanakan salat balik, Aisyah pun lunjurkan semula kaki dia. Dan Aisyah sebut dalam hadis ni, pada waktu tu rumah ni tak ada, pada waktu tu rumah tak ada pelita. Tak ada lampu lah, tak ada pelita, tak ada cahaya sebab tengah malam. Jadi kalau Aisyah nak beritahu kita apa? Nak beritahu kalau ada lampu, aku boleh nampak pergerakan Nabi tu. Kalau ada lampu, aku boleh nampak pergerakan Nabi SAW. Bila Nabi nak sujud, tak payah dia sentuh kaki aku pun, aku boleh lipat sendiri. Tapi oleh kerana gelap pada waktu tu menyebabkan Aisyah tak nampak Nabi SAW. Okey. Apa hukum yang boleh kita ambil daripada hadis ni? Hadis ni telah menjadi satu hujah, satu dalil bagi mazhab Hanbali dan juga Hanafi yang mengatakan menyentuh isteri ataupun mana-mana perempuan yang bukan mahram dalam keadaan kita berwudu, maka hukumnya tidak membatalkan wudu. Hanbali kata selagi mana tidak ada syahwat, selagi mana bukan pegang untuk bersedap-sedap, maka tidak membatalkan wudu. Hanafi kata selagi mana bukan bersetubuh, selagi mana bukan berjima, maka ia tidak membatalkan wudu. Ini dua mazhab. Maliki juga sama macam Hanbali. Selagi bukan sentuhan untuk bersedap-sedap, bukan sentuhan untuk bersyahwat, maka tidak membatalkan wudu. Berbeza dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan apabila kita menyentuh, sama ada sengaja ataupun tak sengaja, menyentuh isteri ataupun tersentuh mana-mana perempuan yang ajnabi, yang tak halal bagi kita, yang belum kita nikah, yang bukan mahram, maka membatalkan wudu. Itu mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i pandang macam mana dalil ni? Adakah mereka tolak dalil ni? Tak, mereka tak tolak. Mereka cuba untuk mentakwil. Mereka takwil
Mungkin Aisyah radhiyallahu anha pada ketika itu kakinya itu mempunyai lapik. Mungkin dia pakai khuf, mungkin dia pakai selimut. Ada lapik lah, jadi Nabi tak sentuh kaki dia terus. Tapi mazhab yang menerima riwayat ini sebagai hujah untuk tidak membatalkan wudu, mereka mengatakan, dah Aisyah kata Nabi SAW menggenggam dan menyentuh kakiku. Dia tak kata menyentuh khuf aku. Dia tak kata menyentuh selimut aku. Jadi bila kata sentuh kaki, maka sentuh kakilah yang tidak berlapik itu. Oleh kerana itulah kita melihat berlakunya perbezaan pandangan dalam kalangan ulama. Cuma bila menanggapi masalah ni, ya, bila kita berdepan dengan situasi khilaf yang seperti ini, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita orang yang belajar, orang yang nak menuntut ilmu ni, kena berlapang dada. Saya sendiri pun ketika mana belajar benda ni, ada guru saya yang cenderung kepada pendapat yang kata batal. Ada guru saya yang cenderung pada pendapat yang kata tak batal. Jadi oleh kerana dua-dua guru kita, maka kita terdidik sikitlah untuk kita menghormati pandangan keduanya. Tapi kalau tanya saya cenderung untuk kata selagi mana tidak bernafsu, selagi mana bukan menyentuh untuk bersedap-sedapan, maka ia tidak membatalkan wudu. Tapi saya menghormati pandangan mazhab al-Imam Syafi'i dengan mengatakan pandangan ni lebih berhati-hati, lebih selamat. Cuma pandangan imam ataupun mazhab al-Imam Syafi'i ini, ketika mana orang Malaysia pergi haji dan buat umrah, mereka terpaksa untuk tukar. Kenapa? Kerana kesukaran. Bila berdepan dengan situasi tawaf yang begitu ramai orang, maka dalam keadaan tu tidak mampu lagi kita untuk memakai pandangan mazhab al-Imam Syafi'i. Oleh kerana itulah kebanyakan kita bila sampai ke Mekah, buat haji ke, buat umrah waktu tamattu' ke, mereka akan bertukar mazhab, pergi kepada mazhab yang mengatakan tidak batal wudu apabila sentuhan berlaku. Tapi ada sebahagian orang yang kadang-kadang melampau dalam berbeza pendapat. Dia nak pegang pada pendapat mazhab Syafi'i itu tak ada masalah bagi saya. Saya pun menyebutkan saya hormat. Tapi ada di kalangan kita ni yang kadang-kadang dia dah pegang mazhab Syafi'i, tapi dia biadab dengan mazhab yang lain pula. Mulut dia kadang-kadang kata dia hormat 4 mazhab, tapi tindakan dia tak begitu. Bila kita kata tak batal wudu bagi orang yang menyentuh isterinya, ataupun mana-mana perempuan yang tak halal baginya, tak batal wudu selagi mana pegang tu bukan untuk bernafsu. Dia dok faham benda lain. Dia kata, oh kalau macam tu, adakah ustaz nak menggalakkan kami ni untuk sentuh perempuan yang ajnabi yang bukan halal bagi kami? Bab hukum sentuh tu halal ke tak halal tu bab lain. Bab batal wudu tak batal wudu tu bab lain. Contohnya macam orang tanya kita, ustaz, mencuri ni batal wudu ke tidak? Saya akan kata mencuri tidak batal wudu. Kecuali kalau orang mencuri itu sambil dia curi, sambil dia kentut, maka batal. Mungkin ada orang fikir, dia kata, ustaz kata mencuri tak batal wudu, kentut batal wudu. Adakah kentut lagi hina daripada mencuri, sedangkan kentut tak haram? Kita kata bab batal wudu tak batal wudu ni bab lain. Bab mencuri haram, tapi dia tak batal wudu. Tapi kalau kentut, kentut tak haram. Kan? Susah hati kita kalau kentut haram. Nak kentut je kena istighfar. Nak kentut je kena taubat. Kentut tak haram. Kan? Kentut ni satu benda anugerah Tuhan lah. Kan? Kadang-kadang bila dapat kentut, memang lega kan. Tambah-tambah dah tahan lama. Dalam majlis, jenuh duk ejah tu, bunyi-bunyi dah perut. Keluar daripada majlis, dapat kentut dalam kereta tuan-tuan. Begitu kuat bunyi dia. Kan? Jadi, kentut tak benda tak haram, tapi batal wudu. Jadi, batal wudu tak batal wudu ni satu benda yang berbeza yang kita kena asingkan daripada hukum halal ataupun haramnya sesuatu tindakan. Memegang isteri tak haram, tapi mazhab Syafi'i kata batal. Habis tu kalau pegang najis batal wudu tak? Pegang najis tak batal wudu. Pegang najis tak batal wudu, cuma kena basuhlah tangan. Mungkin isteri boleh kata, habis tu dalam mazhab Syafi'i kami ni lagi hina ke daripada najis? Pegang najis tak batal wudu, basuh tangan aja. Pegang isteri batal wudu pula walaupun tak ada syahwat. Isu ni isu lain. Jangan disekalikan. Isu batal wudu tak batal wudu tak ada kaitan dengan martabat seseorang ataupun martabat sesuatu perkara. Ini yang saya nak huraikan betul-betul supaya tuan-tuan kita jelas dalam masalah ni. Sebab
Saya selalu duk kena hentam pasal isu ni lah. Kita bahas panjang. Ada orang kata, tak ada isu lain ke nak bincang? Kita kata, banyak lagi isu lain yang kita bincang. Tapi dia tak nak datang kelas. Kalau dia datang kuliah online macam ni pun, dia duk hentam saja dekat bahagian komen. Dia bukan nak dengar pun. Tapi bila mana video-video tajuk-tajuk yang seperti ini yang muncul lah, baru dia nak dengar. Lepas tu dia kata, ustaz-ustaz ni tak ada, ustaz-ustaz Perlis ni tak ada bincang bab lain. Bincang bab khilafiyah. Banyak lagi bab kita bincang sebenarnya. Tuan-tuan yang ada dalam kuliah kita hari ni pun, dah ikut saya. Kuliah kita ni dah 3 tahun dah. Dah lebih pada 3 tahun dah pun. Sebelum saya pindah ke Perlis lagi, kita dah mula dah kuliah Umdatul Ahkam dan dan sebelum ini kuliah kisah-kisah gaib. Kita dah bahas dah isu ni. Isu yang pelbagai kita bahaskan. Tapi orang tak nak dengar. Bila dia haters, dia tak nak dengar. Dia nak dengar benda-benda yang dia boleh kecam. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Benda ni menjadi polemik. Sebab apa? Sebab mereka tak mau dengar daripada awal. Jadi kalau mereka dengar daripada awal, clear masalah. Ya? Jadi kalau tanya pada saya, kecenderungan saya, tidaklah membatalkan wudu kalau sentuhan itu tidak menimbulkan syahwat. Tapi kalau ada orang dia nak pegang dengan mazhab Imam Syafi'i, dia kata batal. Silakan. Tak ada masalah pun. Ya? Tak ada masalah langsung dalam masalah itu. Okey. Kita pergi kepada isu yang berikutnya, iaitu boleh ke kita ni solat menghadap orang yang sedang tidur ataupun solat di hadapan orang yang tidur? Dalam masalah ni ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat ni disandarkan kepada sebahagian ulama mazhab Syafi'i. Pandangan ni juga adalah pandangan yang menjadi kecenderungan Al-Imam Al-Bukhari. Mana kita tahu? Kerana Imam Bukhari buat tajuk bab dalam sahih dia, mengatakan, lepas tu dia bawa hadis ni nak tunjuk isyarat daripada Imam Bukhari boleh salat menghadap orang tidur. Dan pandangan ni juga adalah pandangan pilihan Al-Imam Syaukani rahimahullah. Dia mengatakan tidak makruh salat menghadap orang yang tidur. Salat memandang orang tidur, menghadap orang tidur depan kita, tak menjadi makruh. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Aisyah tadi yang kita baca tadi. Sebab Nabi SAW lakukan perkara itu. Jadi bila Nabi buat, maka tak jadi masalah lah, boleh lah. Taklah makruh. Kan? Itu pandangan pertama. Pandangan kedua, mereka kata makruh. Pandangan ni pandangan siapa? Pandangan ni adalah pandangan yang disandarkan kepada Imam Malik. Pandangan ni juga ialah disandarkan kepada Imam Ahmad. Pandangan ni juga dikatakan pandangan Ishaq bin Rahoya, guru kepada Al-Imam Al-Bukhari. Tengok. Ishaq bin Rahoya guru pada Imam Bukhari. Imam Bukhari tak setuju dengan pandangan guru dia. Benda ni berlaku biasa dalam perbahasan ilmu. Dia tak jadi masalah pun. Tak ada orang kata, kurang ajar ni. Kurang ajar dengan guru pandangan lain, dia pandangan lain. Tak ada. Itu bukan isu kurang ajar tak kurang ajar. Ada kecenderungan masing-masing. Ada dalil masing-masing. Hujah mereka yang mengatakan makruh salat di hadapan orang tidur ni ialah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nuhitu an usalliya khalfal mutahaddithin wan niyam. Hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat. Sebahagian ulama seperti Al-Syekh Al-Albani mengatakan hadis ni hasan. Dia kata nuhitu, Nabi kata nuhitu an usalliya khalfal mutahaddithin wan niyam. Aku dilarang untuk melaksanakan salat di hadapan orang yang sedang bersembang-sembang dan orang yang tidur. Di sana ada juga riwayat Ibnu Abbas, tapi riwayatnya dhaif. Apa dalil mereka dari sudut akal pula? Ini dari sudut dalil. Dari sudut akal mereka kata, boleh jadi Nabi kata dia dilarang untuk solat di hadapan orang yang bersembang dan tidur ni. Yang tidur ni mungkin akan menyebabkan kita hilang khusyuk. Sebab mungkin orang tidur ni ada buat satu benda yang menyebabkan orang yang salat tu ternampak sesuatu daripada tindakan orang yang tidur tu. Nampak sesuatu yang hilang khusyuk dia. Mungkin terselak kain ke, mungkin garu tempat yang tak sepatutnya ke. Dia tengah tidur, dia tak nampak, dia tak tahu. Dia tak nampak orang yang sedang solat di depan dia tu, dia tak nampak. Jadi maka sebab itu hadis ini melarang. Ya? Baik. Apa yang mereka kata pada hadis Aisyah tadi? Aisyah tadi bukan ke dia
baring di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kata itu kerana keperluan, sebab rumah sempit pada masa tu, rumah Nabi itu sempit. Tapi wallahu taala a'lam, ya, dalam hadis ni saya melihat pandangan majoriti itu ataupun pandangan yang mengatakan tidak makruh itu lebih tepatlah. Sebab apa? Sebab hadisnya, hadis Aisyah yang kita baca tadi riwayat Bukhari dan Muslim, dia lebih kuat. Manakala riwayat yang kita baca riwayat Abu Hurairah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aku dilarang untuk melaksanakan solat di hadapan orang yang sedang bersembang dan tidur ni, riwayat ini riwayat yang tidak disepakati akan kesahihannya ataupun tak, ulama tak sepakat mengatakan ia hasan. Bahkan Ibnul Munzir rahimahullah, seorang ulama silam juga, dia mengatakan semua riwayat-riwayat yang menunjukkan larangan terhadap salat di hadapan orang yang tidur adalah riwayat yang dhaif. Dia sendiri sebut, dia kata riwayat ni riwayat dhaif. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan ketika mana menghuraikan hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang kita baca tadi ni sebagai satu isyarat daripada Imam Bukhari nak mengatakan riwayat dalam bab larangan solat di hadapan orang tidur ni tak sabit. Kata Imam Bukhari, wa ka'annahu asyara aidan ila tad'ifil hadith al-warid fi an-nahy 'anis salah ila an-na'im. Kata Ibnu Hajar, seolah-olah Imam Bukhari nak mengisyaratkan kepada kedhaifan hadis yang datang dalam melarang solat menghadap orang yang sedang tidur. Faqad akhrajahu Abu Daud wa Ibnu Majah min hadits Abd Abbas. Wa qala Abu Daud turuquhu kulluha wahiyah. Yani hadis Ibn Abbas. Wa fil bab an Ibn Umar akhrajahu Ibn Adi. Wa an Abi Hurairah akhrajahu Tabrani fil Awsat wa huma wahiyani aidan. Dia kata hadis yang melarang orang salat menghadap orang tidur ni riwayat Ibn Abbas. Kita dah sebut dah tadi. Yang mana Abu Daud sendiri sebut semua jalurnya dhaif. Semua jalur Abu Daud daripada Ibn Abbas, Abu Daud mengatakan semua jalur larangan salat menghadap orang tidur ni daripada Ibn Abbas dhaif. Dalam bab yang sama ada riwayat daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar juga ada riwayat, diriwayatkan oleh Ibnu Adi. Dan juga hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tabrani dalam Mu'jam Awsat yang kita baca sekarang. Dan kedua-duanya adalah hadis yang lemah juga. Jadi dalam isu ni wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, kita mendapati, sayalah kecenderungan saya, bolehlah salat menghadap orang yang tidur, tetapi kalau kita percaya yang kalau kita menghadap orang yang tidur waktu solat ni, waktu kita solat, kita menghadap orang yang tidur, kita hilang khusyuk, kita boleh terganggu, maka dia datang hukum makruh tu balik. Hukum makruh tu bukan kerana makruh disebabkan kita salat menghadap orang tidur tu. Makruh kerana kita terganggu. Apa saja perbuatan, ya, apa saja perbuatan yang menyebabkan kita boleh hilang ataupun terganggu, letak gambar ke kat depan, letak apa saja yang boleh menyebabkan kita terganggu dalam salat, ya, maka kita tak digalakkanlah untuk buat. Ya, baik. Persoalan berikutnya ataupun hukum berikutnya, boleh tak kita ni salat, ya, menghadap ke arah haiwan ternakan kita? Katalah pada zaman dulu ni orang suka bawa unta. Jadi kita letak unta kat depan, jarakkan sikit supaya kita boleh sujud. Jadi kita menghadaplah unta tu. Hadisnya dibenarkan mengikut, dia ada dua pandangan dalam isu ni. Pandangan pertama, dia kata boleh. Berdasarkan kepada hadis berdasarkan kepada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang mana dia mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'ridu rahilatahu
fayusalli ilaiha. Nabi SAW uh, menghadap ke arah haiwan dia, tunggangan dia. Lepas tu Nabi salat menghadap ke tunggangan dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manakala ada juga yang tidak bersetuju lah, dia kata tak digalakkan, tak boleh. Tapi pendapat yang tepat adalah pendapat yang kata boleh. Ya, okey. Persoalan berikutnya, boleh tak kita bila salat menghadap muka orang? Tadi kita sebut orang tu tidur, orang tu pejam mata. Hak ni orang tu betul-betul menghadap kita. Kan? Dia menghadap kita salat. Apa hukumnya? Okey. Uh, Imam Nawawi mengatakan wa amma istiqbalul musalli wajha ghairi fa madhhabuna wa madhhabul jumhur karahatuhu. Imam Nawawi dan majoriti ulama kata makruh. Kenapa makruh? Sama macam tadilah. Boleh menyebabkan kita terganggu. Orang tu tengok kita. Jadi kita boleh terganggu. Kita boleh hilang fokus. Jadi kalau tak ada keperluan, tak payah menghadap muka orang lain lah waktu solat tu. Pergi cari tempat lain. Ma hukumus salah ilal mutahaddithin. Apa hukum solat menghadap pada orang yang sedang bersembang? Orang tu bersembang depan kita, kita pergi solat depan dia. Ada dua pendapat lah. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan makruh. Ini pendapat siapa? Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah. Pendapat ni juga adalah pendapat Abi Thawr. Ini juga pendapat yang dinukilkan daripada Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Umar. Sama juga hadis yang mereka pakai, hadis yang kita baca tadi, hadis Abu Hurairah. Yang mana hadis ni, walaupun Al-Syekh Al-Albani mengatakan dia hasan, tetapi dia adalah riwayat yang dhaif, iaitu nuhitu an usalliya khalfal mutahaddithin wan niyam. Aku dilarang untuk salat di hadapan ataupun di belakang orang yang sedang bersembang-sembang dan di belakang orang yang sedang tidur. Maksud menghadap orang yang bersembang dan menghadap orang yang tidur. Kerana mereka mendakwa orang yang salat di belakang orang yang bersembang dan orang yang tidur ni akan terganggu gugat fokus dia. Akan terganggu gugat. Mungkin dia tak fokus, dia pergi dengar pula orang duk bersembang tu. Kan? Itu pendapat yang pertama lah. Pendapat yang kedua kata tak ada masalah. Ini pendapat Abu Hanifah. Dia kata tak ada masalah selagi mana dia tidak terganggu. Kerana riwayat yang mengatakan tak boleh ataupun dilarang tu adalah riwayat yang tidak sahih. Yang sahihnya Nabi SAW pernah salat menghadap orang yang tidur. Kerana dalil tu datang sekali. Ya. Kerana kata kerana Abu Hanifah mungkin berpandangan tu lah. Ya, berpandangan selagi mana tidak terganggu. Kalau terganggu, cari tempat lain lah. Okey. Apa pula keadaannya salat menghadap ke arah api? Unggun api kat depan, kita salat menghadap unggun api. Okey. Kata Ibn Rajab, وَقَدْ كَرَّهَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءَ الصَّلَاةَ إِلَى النَّارِ. Ibn Rajab kata, Ibn Rajab ni Hanbali lah, dia mazhab Hanbali, dia kata, kebanyakan ulama, majoriti ulama mengatakan makruh salat menghadap ke arah api. Siapa yang sebut ni? Ibnu Sirin antaranya. Dia kata makruh salat menghadap tanur, tempat bakar roti. Huwa waqala huwa baituna. Dia kata itu rumah api. Sufyan kata yukrah ayyudha as-siraj fi qiblatil masjid. Dilarang juga untuk diletakkan pelita ke arah kiblat masjid. Tapi Ishaq bin Rahuya pula, itu Sufyan Sauri kata. Ishaq bin Rahuya kata pelita tak apa. Dia kata pelita tak apa. Jadi dalam isu ni ulama berbeza pendapat setelah mereka sepakat mengatakan unggun api yang besar tu memang tak digalakkan. Sebab apa? Sebab mereka kata kalau kita salat menghadap unggun api yang besar dan api tu betul-betul di hadapan kita, terutamanya kalau kita sujud, memang nampak kita menghadap ke arah api tu, mereka bimbang ia menyamai perbuatan orang Majusi. Sebab itulah Ibn Rajab kata, wa wajhul karaha anna fihi tashabbuhan bi'ubbadin nar fi surati zahirah. Bentuk ataupun kita kata faktor kemakruhan itu ialah kerana pada perbuatan salat menghadap api itu ada persamaan seperti penyembah api dari sudut gambaran yang nyata. Oleh kerana itulah
ia dimakruhkan. Wa in kana al-musalli yusalli lillah, dia kata. Ha. Walaupun orang yang salat tu memanglah dia salat kerana Allah. Ha. Seperti mana dimakruhkan salat pada waktu terbitnya matahari dan pada waktu terbenamnya matahari. Kita tak dibenarkan untuk salat waktu matahari terbit. Lepas subuh, matahari terbit, kita pergi salat. Tak boleh. Salat sunat. Waktu matahari terbenam, kita salat sunat. Tak boleh. Kecuali salat-salat yang ada sebab tertentu. Tak itu masjid ke, itu tak apalah. Kan? Tapi tak pasal-pasal pergi salat, tak digalakkan, tak dibenarkan. Sebab apa? Sebab menyamai penyembah matahari. Sama jugalah penyembah api, jangan kita samakan diri dengan dia. Limusyabahati sujudil musalli lillah sujuda ubadi syams ubadi syamsilaha fi surah. Kita dilarang untuk salat sunat tanpa sebab waktu matahari naik dan waktu matahari turun. Tak boleh salat sunat kerana ada persamaan. Sujud orang yang melakukan sujud tu kerana Allah pada waktu tersebut ada persamaan dengan sujud penyembah matahari pada waktu tu. Dari sudut gambarannya. Begitu juga, ya, dimakruhkan kita sujud ataupun salat menghadap berhala. Tak boleh juga. Makruh juga salat menghadap berhala. Dahlah berhala tu orang lain pergi sembah. Orang bukan Islam pergi sembah berhala tu. Kita pergi salat menghadap pula. Lagi nampak sama. Kan? Lagi nampak sama. Oleh kerana tu, dilarang. Okey? Baik. Selesai bab salat menghadap sesuatu, iaitu sutra. Kita bincang bab berikutnya, iaitu bab pelbagai. Babun jami'. Okay. Hadis nombor 112. Kata Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, an Abi Qatadah ibni Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadakumul masjida fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Apabila salah seorang daripada kamu masuk ke dalam masjid, apabila salah seorang daripada kamu masuk ke dalam masjid, fala yajlis hatta yusalliya raka'atain. Janganlah dia itu duduk, jangan duduk sehingga dia salat 2 rakaat. Salat ni salat apa? Salat ni ialah salat tahiyatul masjid. Okey, kita tengok hukum yang berkaitan dengan tahiyatul masjid. Dalam kuliah sebelum ini, ada orang tanya saya tentang hukum tahiyatul masjid. Ada yang kata sunat, dia kata. Ada yang kata wajib. Saya kata, waktu itu, biasa saya jawab soalan, saya tak pernah tahu ada ulama yang mewajibkan salat tahiyatul masjid ni. Saya tak pernah tahu. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, saya tak malu untuk mengakulah. Ya? Saya tak malu untuk mengaku yang mana saya sebut di sini, saya akhirnya terjumpa. Memang ada ulama yang mengatakan salat tahiyatul masjid ni adalah wajib. Walaupun majoriti mengatakan ia adalah sunnah, ia adalah sesuatu yang mustahab, digalakkan sahaja, bukan wajib. Tetapi saya baru jumpa pandangan yang kata wajib. Memang ada. Itulah kadang-kadang kelemahan manusia. Kita makin tua ni makin belajar, makin berlalu umur makin belajar. Jadi oleh kerana itulah kita tak malu untuk mengakulah dalam bab ni saya baru jumpa. Memang ada. Kita akan tengok pandangan tu nanti, ya. Baik. Tengok dalam bab hukum tahiyatul masjid. Okey. Bab tahiyatul masjid ni tuan-tuan, ulama berbeza pendapat. Majoriti ulama mengatakan hukum tahiyatul masjid ni sunat. Dia tak wajib. Maksudnya kalau sengaja tinggalkan taklah menjadi berdosa. Tapi kalau buat dapat pahala lah. Kalau buat dapat pahala. Ini adalah pandangan majoriti ulama, termasuk Ibnu Hazm. Siapa Ibnu Hazmin? Ibnu Hazmin ialah ulama bermazhab Zahiri. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, ittafaqa a'immatul fatwa ala anna al-amra fi dhalika linnad. Sepakat ulama fatwa mengatakan
arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jangan duduk sehingga dia salat 2 rakaat hanyalah untuk sunat sahaja. Sunat. Arahan tu arahan sunat, dia bukan arahan wajib. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, fa ajma'al ulama 'ala istihbab tahiyatul masjid wa yukrahu ay yajlisa bighairi tahiyyah. Dia kata ijma' ulama. Imam Nawawi lagilah dia dakwa ijma' tu. Ijma' ulama mengatakan sunat salat tahiyatul masjid ni dan makruh untuk duduk dalam masjid tanpa melaksanakan salat tahiyatul masjid. Antara dalil yang mereka gunakan untuk mengatakan salat ini ya sunat ialah riwayat yang pertama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu solat Jumaat Nabi tengok ada satu orang ni dia berjalan, dia melangkah badan-badan manusia yang sedang duduk dalam masjid dalam saf. Lalu Nabi pun kata kepada dia, "Ijlis faqad adait." Duduk kerana kamu telah menyakiti orang lain. Maksudnya jangan pergi melangkah sampai orang lain tak selesa dengan kita lah. Tapi cara pendalilan ni macam kurang kena sikit lah. Mereka kata Nabi suruh dia duduk, Nabi tak suruh dia solat pun. Kan? Tapi nak guna hadis ni untuk kata solat tahiyatul masjid tu sunat macam tak apa nak kena sangat. Kan? Kerana tak ada pun bukti dalam ni yang menunjukkan dia masih belum solat lagi. Mungkin dia dah solat dah. Sebab tu Nabi suruh dia duduk. Kan? Tapi tak apa kuat lah. Baik. Dalil yang kedua ni lebih kuat lah. Iaitu, banyak kita tengok riwayat daripada sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka masuk dalam masjid. Kemudian mereka keluar dan mereka tak salat pun. Mereka tak salat pun. Ini dalil yang menunjukkan solat tahiyatul masjid tu bukanlah satu kewajipan. Walaupun tadi ada arahan, tapi bila kita tengok dari sudut pandangan yang holistik terhadap dalil, kita dapati, okey, dia sunat sajalah. Okey. Kemudian, di sana, ada pandangan yang kedua. Ni saya sebut tadi ni. Pandangan yang kata, solat tahiyatul masjid ni wajib. Ni pandangan siapa? Pandangan Daud Az-Zahiri. Pandangan ni juga disandarkan kepada Al-Imam Syaukani. Dan ulama moden ni, Syekh Muqbil Al-Wadi'i juga sepakatlah mengatakan ia adalah pandangan yang wajib. Kerana mereka memandang kepada zahir hadis tu tadi, Nabi kata, "Fala yajlis hatta yusalli raka'atain." Jangan duduk sehingga salat 2 rakaat. Jangan, maksudnya ada larangan. Ada arahan juga untuk melaksanakan salat 2 rakaat. Baik. Dalil yang kedua yang mereka gunakan ialah dalil daripada Jabir dalam riwayat Bukhari dan Muslim, yang mana kita akan baca hadis ni nanti. Ada seorang lelaki lah, nama dia Sulaik Al-Ghatafani. Dia masuk ke dalam masjid. Nabi SAW sedang memberikan khutbah. Nabi tengah bagi khutbah, dia masuk, dia duduk. Lalu Nabi SAW kata kepada dia, "Sallaita? Ya Fulan, kamu dah salat ke belum? Wahai Fulan, kamu dah salat ke belum sebelum kamu duduk ni?" Dia kata, "Tidak." Maka Nabi SAW kata, "Qum farka' raka'atain." Bangkit, salat 2 rakaat. Jadi nak kata, nampak macam wajib ni. Tapi wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Nampak pandangan yang tepat bagi yang saya nampak lah. Wallahu a'lam. Ya. Ia bukanlah satu kewajipan. Ya, ia bukan satu kewajipan. Ia adalah benda yang sunat saja. Sebab apa? Sebab salat tahiyatul masjid ni, dia boleh terangkum dengan salat-salat yang lain. Bila kita masuk ke dalam masjid, kita nampak salat berjemaah itu sedang dilaksanakan, kita tak dituntut untuk buat satu solat tahiyatul masjid secara berasingan. Sebaliknya, solat tahiyatul masjid itu boleh terangkum dalam solat fardu yang kita nak laksanakan dengan imam yang sedang melaksanakan solat fardu tersebut. Okey. Okey. Apabila seseorang itu masuk ke dalam masjid, kemudian dia duduk dan dia tidak melaksanakan salat tahiyatul masjid, adakah dia boleh bangun semula kemudian dia salat tahiyatul masjid? Sebab Nabi SAW mengatakan hendaklah dia ni jangan duduk sehingga dia salat 2 rakaat. Jangan duduk sehingga
dia solat 2 rakaat. Tapi kata satu orang ni, dia masuk dalam masjid, dia duduk. Dia tak solat lagi. Adakah solat itu terhapus ataupun tidak? Okey, tengok kat sini. Kita dah sebut tadi, solat tahiyatul masjid ni solat sunat. Disyariatkan solat tahiyatul masjid ni untuk hormat dan mengimarahkan masjid, memuliakan masjid. Kerana masjid tu dibina memang untuk kita imarahkan salat. Jadi kalau kita masuk dalam masjid, tak ada salat fardu yang sedang dilaksanakan, buatlah solat sunat 2 rakaat. Menghormati masjid tersebut. Ya. Tapi kalau kita masuk, waktu tu orang sedang laksanakan solat fardu, maka terus solat fardu bersama dengan imam. Okey. Di sana ada riwayat yang menyebutkan lebih kurang macam sama riwayat yang kita baca tadi. Yang mana Nabi SAW kata, "Idza dakhala ahadukum al-masjida falyarka' raka'atain qabla an yajlis." Jadi beza sikitlah daripada riwayat yang kita baca tadi. Riwayat yang kita baca yang pertama tadi, "Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli raka'atain." Apabila salah seorang daripada kamu masuk dalam masjid, jangan duduk sehingga dia salat 2 rakaat. Riwayat yang kedua, lafaz yang kedua kata, apabila salah seorang daripada kamu masuk dalam masjid, hendaklah dia salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Lafaz yang kedua ni nak kata kalau dah duduk, tak adalah 2 rakaat tu. Macam mana pandangan ulama? Okey. Pandangan ulama kata, ulama berbeza pendapat dalam isu ni, adakah salat tahiyatul masjid ni gugur dengan duduk ataupun tidak? Maksudlah dia masuk, dia tak semayang dulu, dia duduk. Terus duduk. Adakah dia gugur salat ni ataupun tidak? Boleh tak dia dah duduk? Lepas tu dia kata, tukar plan lah. Tadi rasa macam malas salat tahiyatul masjid, sekarang aku nak salat lah. Boleh tak dia salat? Okey, dalam isu ni ada pandangan ulama yang berbeza. Pandangan pertama, sebahagian ulama mengatakan, apabila seseorang itu duduk dengan sengaja, maka salat tahiyatul masjid itu menjadi gugur. Kenapa? Kerana dalam hadis kata, hendaklah dia salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Jadi kalau dia duduk dengan sengaja, maka salat tahiyatul masjid itu tak ada. Tapi kalau dia duduk dalam keadaan dia lupa atau jahil, maka salat tahiyatul masjid itu masih boleh dilakukan jika tempoh dia masuk dan tempoh dia teringat tu singkat. Maksudnya dia bukanlah dah duduk sejam baru teringat dia tak solat lagi, maka habis lah. Maka habis lah. Tapi kalau dia duduk sekejap, tak solat lagi, terlupa. Bangun, boleh. Tapi kalau dia sengaja duduk, maka tak boleh. Tak boleh lah. Ini pandangan pertama. Pandangan yang kedua, ini mazhab Hanafi dan Hanbali. Mereka mengatakan bahawa boleh solat tahiyatul masjid walaupun dah duduk dengan sengaja. Tak kira. Selagi mana dia nak solat dan waktu dia masuk dan waktu dia nak bangun solat tahiyatul masjid tu pendek dan singkat, maksud tak begitu berlalu panjang masa tu, maka dibolehkan. Berdasarkan kepada hadis Jabir tadilah yang saya sebut tadi, hadis Sulaik Al-Ghatafani, dia masuk dalam masjid hari Jumaat, dia terus duduk. Lepas tu Nabi SAW kata, "Ya Sulaik, qum farka' raka'atain wa tajawwaz fihima." Wahai Sulaik, Nabi tengah bagi khutbah, Nabi terus tegur. Nabi nampak dia, Nabi terus tegur. Nabi kata, "Wahai Sulaik, bangun solat 2 rakaat dan ringkaskan solat berkenaan." Yang mana Nabi SAW menyebutkan, "Fa idza jaa ahadukum yaumal jumu'ah wal imamu yakhutub falyarka' raka'atain wal yatajawwaz fihima." Sesiapa di kalangan kamu yang masuk hari Jumaat dan imam sedang membaca khutbah, hendaklah dia rukuk, maksudnya hendaklah dia solat 2 rakaat dan ringkaskan solat itu. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Jadi saya melihat, dalam keadaan dia ni solat yang dilaksanakan untuk memuliakan masjid dan jarak masa itu juga tidak begitu jauh, maka dibenarkanlah untuk salat walaupun dia duduk dengan sengaja. Habis itu hadis tadi macam mana? Yang Nabi kata salat 2 rakaat sebelum duduk, itu sebaik-baiknya. Itu sebaik-baiknya. Maksud segerakan salat tahiyatul masjid. Kalau kita masuk dalam masjid, sebelum duduk buat salat dulu. Tapi kalau dia sengaja duduk, taklah gugur. Boleh lagi salat. Kalau tempoh dia nak salat dengan tempoh dia masuk tu tidak berlalu panjang. Kerana Nabi menyuruh Sulaik tadi. Dan Nabi SAW tak tanya pun, kau lupa ke?
kau ingat ke, sengaja ke tak sengaja, Nabi terus suruh dia bangun. Menunjukkan orang yang duduk ni boleh lagi bangun untuk salat. Wallahu a'lam. Okey. Kita tengok persoalan berikutnya. Iaitu apabila seseorang itu masuk ke dalam masjid dalam keadaan tidak berwuduk, adakah dia wajib untuk berwuduk dan salat? Kan? Dia masuk dalam masjid, dia tak berwuduk. Adakah dia wajib untuk berwuduk dan salat tahiyatul masjid? Okey. Ibn Rajab kata, seseorang ni, dia nukil pandangan Imam Ahmad, dia kata, qad yadkhulu ar-rajul ala ghairi wudu wa yadkhulu fil awqat allati la yusalli fiha atau la yusalla fiha. Yushir ila annahu law wajabat as-salah 'inda dukhulil masjid la wajaba 'ala ad-dakhil ilayhi ay yatawadda. Wa hadha mimma lam yujibhu ahadun minal muslimin. Imam Ahmad kata, mungkin ada seseorang masuk dalam masjid dia tak ada wudu dan dia masuk tu dalam keadaan bukan waktu salat. Jadi Imam Ahmad nak bagi isyarat, kalau solat tahiyatul masjid ni wajib, dah tentulah siapa-siapa yang nak masuk masjid wajib ambil wudu. Sedangkan itu tidak pernah diwajibkan oleh para ulama. Para ulama kata kalau nak salat fardu baru wajib ambil wudu. Tapi kalau nak masuk masjid waktu yang tidak berwudu, waktu yang bukan salat, maka tidaklah menjadi kewajipan untuk ambil wudu. Ya. Baik, kerana itulah majoriti ulama kata salat tahiyatul masjid ni adalah salat sunat. Okey. Bukan salat fardu. Baik, kita pergi kepada perbahasan yang sama juga, iaitu kalau seseorang tu dia masuk ke dalam masjid, ya, dia masuk ke dalam masjid berkali-kali, berkali-kali, maksudnya masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Adakah dia disyariatkan untuk mengulang salat tahiyatul masjid itu? Dalam isu ni ulama berbeza pendapat. Ada yang kata salat sekali sudah memadai. Kalau tempoh dia masuk dan keluar tu sangat singkat. Macam orang buat kerja lah masjid lah. Katalah kontraktor buat kerja lah masjid. Dia nak pergi ambil barang dalam keluar, lepas tu dia masuk. Lepas tu dia terlupa lagi barang. Sekejap dia keluar balik, lepas tu dia masuk balik. Sekali sudah memadai. Ini pandangan Maliki dan juga Hanafi. Mereka kata sekali sudah cukup. Manakala dalam mazhab Syafi'i, ya, dalam mazhab Syafi'i boleh kalau dia nak solat sunat berkali-kali. Sebab apa? Sebabnya muncul. Apa sebab salat tahiyatul masjid? Sebab masuklah masjid. Sekarang ni dia masuk ke tak masuk? Masuk. Berapa kali pun dia masuk tak ada masalah. Berapa kali pun dia masuk masjid tak ada masalah. Dibenarkan untuk solat tahiyatul al-masjid. Okey. Saya cenderung pada pendapat yang kedua, inilah pendapat mazhab Syafi'i, iaitu dia boleh digalakkan untuk salat setiap kali dia masuk walaupun jaraknya singkat. Tapi kalau orang kata apa? Kalau dia tak nak buat pun taklah salah. Sebab apa? Sebab benda ni kan sunat. Daripada awal kita sebut dah, kan? Dia sunat. Okey, baik. Kita pergi kepada perbahasan yang berikutnya, iaitu kalau dia masuk ke dalam masjid dalam keadaan dia tidak berwudu, apa yang dia perlu buat? Sebahagian Hanafi kata, sebagai ulama mazhab Hanafi kata, kalau seseorang tu dia masuk dalam masjid dalam keadaan berhadas dan dia tak mahu solat tahiyatul masjid, dia boleh hanya tasbih dan tahmid saja. Sebut subhanallah, sebut alhamdulillah. Tapi pandangan ni tidak disandarkan kepada mana-mana dalil lah. Jadi dia boleh zikir dengan apa zikir yang lain lah. Tak ada keistimewaan zikir yang tertentu bagi orang yang tak mahu melaksanakan salat tahiyatul masjid. Okey. Tahiyatul masjid ni adakah dia terlaksana dengan salat fardu ataupun salat sunat lain? Adakah dia begitu? Saya dah sebut tadi. Ya, yang mana salat tahiyatul masjid ni dia terangkum dengan salat yang lain kalau salat fardu sedang terlaksana. Kita masuk, tengok orang salat fardu. Jadi kita terus salat fardu. Tak perlu salat tahiyatul masjid lagi lah. Kerana salat tahiyatul masjid telah terangkum. Okey. Kalau kita masuk, imam salat sunat. Katalah satu orang tu salat sunat. Gerhana.
Kan? Solat sunat, gerhana, dia masuk-masuk tengok orang tengah uh, solat gerhana. Jadi adakah dia nak masuk sekali dengan imam untuk solat gerhana, ataupun dia apa yang saya sebut tadi, ataupun dia tunggu untuk solat tahiyatul masjid dulu, lepas tu baru masuk bersama dengan imam. Dia boleh masuk solat dengan imam gerhana tersebut. Solat tahiyatul masjid termasuk. Solat tahiyatul masjid termasuk di situ. Okey? Baik. Di sini ya, ada perbahasan. Berapa rakaat tahiyatul masjid? Berapa rakaat tahiyatul masjid? Okey. Tidak ada khilaf di kalangan ulama bahawa salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Itu paling minimum. Salat sunat ni boleh dilaksanakan, sunat untuk dilaksanakan 2 rakaat. Adakah boleh lebih daripada itu? Mazhab Syafi'i mengatakan dibenarkan melakukan salat tahiyatul masjid dengan 4 rakaat, 1 salam. Namun melaksanakan salat tahiyatul masjid dengan 1 rakaat tidak dibenarkan dalam mazhab Syafi'i. Jadi maksudnya, ya, boleh untuk solat tahiyatul masjid ni lebih daripada 2 rakaat dengan 1 salam. Sebab itu Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, Imam Nawawi tengok dia kata apa? Qala ashabuna, ulama kita menyebutkan, itu ulama mazhab Syafi'i. Wa tahiyatul masjid rakaatan lil hadis. Tahiyatul masjid ni 2 rakaat kerana hadis sebut. Fa in salla aktsara min raka'ataini bi taslimatin wahidah jaz. Wa kanat kulluha tahiyatan liishtimaliha ala raka'atain. Kalau dia masuk dalam masjid, dia salat lebih pada 2 rakaat dengan 1 salam, dibenarkan. Dan semua tu dianggap tahiyat. Tahiyatul masjid. Kerana apa? Kerana dia terangkum. 2 rakaat tu terangkum. Tapi kalau dia salat, dia masuk dia salat jenazah, ataupun dia sujud tilawah, ataupun dia sujud syukur, ataupun dia salat 1 rakaat, yang ni tak jadi tahiyatul masjid lah. Sebab hadis sebut 2 rakaat. Jadi kalau solat lebih tak apa, kerana 2 rakaat termasuk dalam tu. Tapi kalau 1 atau kurang daripada 2, tak boleh. Ulama mazhab Syafi'i lagi sebut, dia kata wala yushtaratu ayyan wa bi raka'ataini tahiyah. Tak disyaratkan untuk dia niat 2 rakaat tu mesti tahiyatul masjid. Kalau dia salat tu dengan niat untuk salat semata-mata, salat sunat mutlak semata-mata, ataupun dia niat nak buat salat qabliyah ataupun ba'diyah. Kata dia masuk masjid, dia nak solat ba'diyah saja sebab dia dah solat fardu dah sebelum ni. Dia masuk dalam masjid, dia niat solat ba'diyah sebab waktu masih ada. Ataupun dia solat fardu, termasuk dah tahiyat. Termasuk dah tahiyat dalam tu. Dia kedua-duanya terangkum. Jadi maksud orang yang solat di masjid ni, kalau dia solat apa sekalipun, termasuk solat tahiyatul masjid tu terangkum dalam ibadat dia tu. Itu kelebihan orang di masjid lah. Okey. Okey? Baik. Kita pergi kepada hadis nombor 113. An Zaidi ibni Arqam. An Zaidi ibni Arqam radhiyallahu anhu qala, kunna natakallam fi salah, yukallimu ar-rajul sahibahu wa huwa ila janbihi fi salah hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin. Fa umirna bisukut wa nuhina 'anil kalam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang bermaksud daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dia mengatakan, dulu kami bercakap dalam salat. Yukallimur rajul sahibahu. Seorang lelaki boleh cakap dengan sahabat dia waktu dia salat. Wa huwa ila jambi fi salah. Orang sebelah dia. Maksudnya sebelum ni, waktu zaman awal, di zaman awal waktu salat waktu salat disyariatkan, peringkat awal boleh cakap dalam salat. Boleh cakap. Orang sebelah, orang yang salat dia boleh cakap. Allahu akbar. Apa khabar? Contohlah macam tu kan. Boleh cakap. Tak dilarang. Mungkin kita dengar pelik sebab kita dah hidup di zaman salat dah tak boleh cakap dah. Tapi zaman tu taklah pelik sebab memang salat boleh cakap. Sehinggalah turunnya ayat Quran yang Allah Taala kata waqumu lillahi qanitin. Berdirilah kamu
kerana Allah, dalam keadaan kamu qanitin, dalam keadaan kamu khusyuk, dalam keadaan kamu ikhlas, dalam keadaan kamu diam, dalam keadaan kamu taat dan patuh pada arahan Allah. Maka kami pun, kata Zaid bin Arqam, kami pun diperintahkan untuk diam dan kami dilarang untuk bercakap di dalam salat. Maka salat ni tak bolehlah untuk bercakap lagi dah. Tak boleh dah bercakap. Jadi kalau siapa-siapa bercakap dengan sengaja dalam salat, maka salatnya itu menjadi terbatal. Okey. Ada banyak isu yang kita nak bincang berkenaan dengan hukum bercakap dalam salat ni. Nanti insya-Allah jika ada kesempatan dan waktu kita boleh sambung pada kuliah yang akan datang. Kerana isu ni panjang sebenarnya. Kalau kita nak bincang, panjang. Jadi kita perlu masa yang panjang untuk berbahas. Sebab saya pun tak boleh nak lama-lama juga ni. Sebab saya nak balik ke Perlis pula. Kerana esok saya kerja insya-Allah. Ya, jadi saya save dulu. Saya nak tengok kalau ada soalan ataupun komentar, saya lalukan. Okey, ini ada soalan yang menarik juga. Mana tadi? Ini ada soalan yang menarik juga. Dia kata, salam Prof. Waalaikumsalam. Jika masuk masjid ketika azan sedang dikumandangkan, yang mana afdal? Terus solat tahiyatul masjid atau tunggu habis azan baru solat tahiyatul masjid? Pertama, kalau seseorang yang masuk waktu azan sedang dilaungkan, dia boleh untuk tahiyatul masjid. Tak ada masalah, boleh. Tetapi afdalnya dia tunggu sekejap untuk dia jawab azan, kemudian barulah dia salat tahiyatul masjid untuk dia dapat himpunkan dua fadilat sekaligus. Tapi kalau dia salat terus, tidaklah salat tahiyatul masjid itu menjadi terbatal. Kerana apa? Kerana dia telah melengkapilah kehendak salat tahiyatul masjid itu, iaitu dia masuk dalam masjid. Tapi kalau dia tunggu sehingga azan selesai, kemudian dia jawab azan tu, lepas tu dia baca doa yang disyariatkan, minta wasilah kan. Kemudian dia doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sehingga ke akhirnya, kemudian baru dia salat tahiyatul masjid, itu lebih baiklah. Okey. Kita tengok soalan berikutnya. Tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh huraikan tentang salat Jumaat? Yang mana perlu? Mana yang perlu? Salat tahiyatul masjid tiada masalah. Bagaimana pula dengan salat sunat qabliyah selepas azan pertama? Jika di Arab, azan pertama biasanya 1 jam sebelum waktu zuhur. Selepas azan kedua, turun khutbah Jumaat dan tiada salat sunat qabliyah. Ya, isu ni khilaf di kalangan para ulama. Kerana di zaman Nabi SAW itu azan Jumaat cuma sekali saja. Bila masuk zaman Osman, maka Osman meletakkan satu lagi azan, yang kedua untuk salat Jumaat. Cuma para ulama berbeza. Ada yang kata azan yang pertama itu azan zuhur, yang kedua itu azan imam naik ke mimbar, seperti mana yang dilakukan di Malaysia inilah. Ada juga satu pandangan dalam mazhab Hambali kata tak. Satu azan yang pertama itu azan sebelum zuhur, azan yang kedua adalah azan imam naik mimbar. Ini pandangan sebahagian ulama mazhab Hambali kerana mereka kiaskan dengan solat subuh, iaitu azan pertama sebelum subuh itu sendiri. Baik, ini khilaf di kalangan para ulama. Mereka yang mengatakan ada salat qabliyah Jumaat kerana mereka kiaskan dengan zuhur. Inna baina kulla adhanaini salah. Itu dalil yang mereka guna, dalil umum. Di antara dua azan itu ada salat.
di antara azan dengan iqamah ada salat. Jadi boleh salat lah. Tapi pandangan yang saya pegang wallahu alam dalam isu ni, saya nampak pandangan yang tepat ialah tidak ada lah. Tidak ada. Yang ada solat tahiyatul masjid, lepas tu terus dengar imam. Terutama kalau ke Perlis lah. Perlis memang azan sekali je Jumaat ni. Kan dia kembali kepada zaman Nabi balik, dia nak amal seperti mana yang diamalkan di zaman Nabi balik. Okay. Prof, macam dia kata apa? Berdasarkan pencerahan Prof, macam-macam jenis salat sunat yang ada. Bagaimana untuk merasai seronok dan nikmat untuk melaksanakan semua salat sunat ni, sebab salat wajib pun rasa berat untuk istiqamah. Saya pun bertanya soalan yang sama, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala kita panggil apa, membimbing kita, meletakkan diri kita dalam keadaan orang yang saleh dan bersungguh-sungguh untuk beribadat. Nah, ya. Jadi nak bagi tahu, kata saya taklah satu orang yang rasa kelazatan beribadat tu setiap masa. Kita juga banyak kelemahan. Kita juga banyak kelemahan yang ada. Jadi kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala berikanlah kenikmatan tu pada kita. Kita usaha dan kita berdoa. Dan kalau boleh, kita tadabbur ayat-ayat Quran yang kita baca sewaktu kita melaksanakan solat sunat tersebut. Jadi doa, usaha, tadabbur ayat-ayatnya, mudah-mudahan datanglah kenikmatan itu. Okay. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi. Adakah solat witir perlu bacaan surah khusus seperti surah A'la? Saya hanya membaca apa yang mudah dari Quran selepas Fatihah dan melazimi 3 rakaat 2 salam. Mohon pencerahan Prof. Pertama sekali, Waalaikumsalam, saya jawab salam dulu. Memang ada riwayat Nabi SAW pada 3 rakaat witir itu, pada rakaat pertama Nabi membaca suratul A'la. Kemudian pada rakaat kedua itu Nabi membaca surah Al-Kafirun. Manakala pada rakaat ketiga ada 2 riwayat, iaitu pertama baca 3 kul, manakala riwayat yang kedua baca Al-Ikhlas. Tapi riwayat yang tepat bagi saya lah adalah surah Al-Ikhlas saja pada rakaat ketiga. Tapi ya, kalaulah kata seseorang itu dia tak hafal surah Al-A'la, kan, dia tak hafal surah A'la tu, kemudian dia nak baca mana-mana surah yang dia ingat, kan, tidak menjadi masalah. Tidaklah menjadi masalah. Tak rigid lah. Tetap boleh. Tetap boleh. Tapi kalau nak dapatkan pahala yang lebih, maka bacalah rakaat pertama dalam 3 rakaat yang terakhir tu. Rakaat pertama tu baca surah A'la, Sabbihizma rabbikal a'la, kemudian rakaat kedua baca Kafirun, rakaat ketiga baca surah Ikhlas. Menurut mazhab Hanbali, ataupun 3 kul menurut mazhab Imam Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, boleh tak kita baca doa dari dalam Quran dalam sujud seperti Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Okey, dalam hadis riwayat Ali bin Abi Talib, kita dilarang untuk membaca Quran sewaktu sujud dan sewaktu rukuk. Tetapi kalau kita mengambil doa daripada Quran dengan tujuan untuk berdoa dengan lafaz tersebut, bukan untuk membaca Quran, maka tidak menjadi masalah. Maksud kita baca tu bukan dengan tujuan nak baca Quran, tapi nak berdoa dengan lafaz Quran tu, maka dibenarkan. Nah, kerana lafaz Quran yang berbentuk doa tu, kita baca untuk berdoa dengannya. Wallahu a'lam. Saya biasa melazimi 3 rakaat dengan 1 salam beserta doa kunut di rakaat ketiga. Harap-harap diterima kunut begitu. Kunut witir ini memang ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan dibaca pada 15 terakhir Ramadan. Ada yang kata boleh baca bila-bila masa saja. Jadi kalau apa yang puan buat ni sebenarnya menepati pandangan sebahagian ulama, maka tak ada masalah.
insya-Allah tidak menjadi masalah lah, kerana ada ulama yang berpandangan demikian, ada riwayat juga yang mengatakan demikian. Salam doktor, saya ada dua soalan. Adakah memadai garisan saf dijadikan sutrah bagi mencegah orang lain melintah di hadapan orang yang sedang salat? Ada riwayat daripada Abu Hurairah tapi riwayatnya dhaif. Saya ada hurai dalam buku saya ni, Salat, Q&A Salat. Ada yang kata, ada riwayat yang menyebutkan garis. Cuma garis tu ulama berbeza. Ada yang kata garis lurus, ada yang kata garis melengkung di depan kita, ada yang kata garis daripada kaki ke depan. Tapi riwayat yang dhaif, cuma para ulama menggunakan fiqah ni. Cuma kalau ada barang-barang yang lain, barang-barang yang lain yang boleh dijadikan sutra, kita guna dulu. Kalau tak ada, jadikan garisan itu. InsyaAllah tak ada masalah. Tapi kalau ada tiang dalam masjid, gunakan tiang. Ada rak, gunakan rak. Ada dinding, gunakan dinding. Kalau dah tak ada, gunakan beg kalau ada. Apa saja yang kita boleh jadikan sebagai sutra, kita jadikan dulu. Kalau tak ada, garisan saf dalam masjid itu insya-Allah akan menjadi sutra juga. Okey. Assalamualaikum. Salam. Doktor, kita digalak berwuduk sebelum tidur untuk mendapat berapa fadilat. Bagi pesakit diabetes yang kerap buang air kecil, adakah wajib mengambil wuduk setiap kali buang air kecil? Wuduk untuk tidur ni bukan wajib. Jadi kalau dia tak ambil wuduk semula, hanya yang pertama, tak jadi masalah. Tapi kalau dia nak ambil wuduk balik, bila dia bangun, dia nak ambil wuduk balik lepas dia buang air, kalau dia nak tidur balik, tidak menjadi masalah. Tapi saya mendoakan, kalau dia tak ambil wuduk pun tak jadi masalah, kerana benda tu sunat saja. Kalau dia ambil, dia dapatlah pahala memperbaharui wuduk. Cuma saya doakan moga-moga orang yang penyakit diabetes ini disembuhkan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa beza qiyamul lail dengan tahajud? Ada perbezaan pandangan dalam kalangan ulama. Ada yang mengatakan qiyamul lail sama dengan tahajud, tak ada beza. Ada yang membezakan. Ada yang kata qiyamul lail itu besar, tahajud itu kecil. Tahajud lebih khusus. Tahajud ni solat malam yang dilaksanakan selepas kita tidur. Kita dah tidur, lepas tu kita bangun, kita solat malam. Itu tahajud. Dan qiyamul lail. Tapi kalau kita solat malam saja sebelum kita tidur, itu qiyamul lail, bukan tahajud. Tapi yang penting solat malam, jangan tinggal. Kan, insya-Allah. Okey, itu saja yang saya nampak soalan yang saya boleh jawab. InsyaAllah jika ada soalan yang lain yang saya tak mampu jawab tu, kalau sempat pada kuliah akan datang, saya akan jawab pada kuliah akan datang. Yang mana yang saya tak mampu jawab tu, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada yang hadir pada malam ini. Moga-moga Allah Ta'ala berkati kalian semua. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Terima kasih kepada Nur Islam Academy, kepada Kak Lin, kepada tim Kak Lin dan juga Datuk Seri Ayub Khan yang menganjurkan kuliah pada malam ini. Moga Allah Ta'ala berkati kalian. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.